Okay, Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. First of all, aku nak ucapkan selamat berpuasa untuk sahabat-sahabat kita yang tengah berpuasa. So, macam biasa dalam aku punya video sharing, aku akan share benda-benda yang berkaitan dengan pelaburan saham, especially pelaburan saham di Bursa Malaysia. Tapi hari ini ada special sikit guys. So, aku nak share dengan korang mengenai apa yang aku dapat daripada bacaan aku, daripada buku yang aku baca baru-baru ni. Okay guys, untuk pengetahuan korang, aku dah beli buku ni dalam few months ago. So, harganya tak mahal sangat, less than RM50. Tapi aku sangat-sangat recommendkan korang untuk baca this book. Sebab dalamnya walaupun tak terlampau tebal, tapi padat dengan information dan maklumat yang berguna untuk korang yang berminat untuk memulakan aktiviti pelaburan korang lah. So, banyak tips-tips dan perkongsian idea yang penulis ni buat. And first of all, aku nak ucapkan thank you so much lah untuk Miss Pauline Yong ni, sebab buku yang dia buat ni sangat-sangat berguna. And bagi aku, macam-macam lah aku dapat belajar daripada buku ni guys. So, aku sangat recommend korang untuk get this book. So, korang boleh beli dekat mana-mana lah, kedai-kedai buku macam aku beli ni dekat Popular. And korang boleh cari dekat korang punya kedai-kedai buku yang berhampiran lah. Harga pun tak terlampau mahal, tapi I think this one is one of the investment yang bagus untuk kita. Sebab bila kita banyak membaca, for sure kita akan dapat lebih banyak information dan maklumat yang berguna, especially untuk menjadi guidance bila kita dah start memulakan pelaburan di Bursa Malaysia guys. Okay guys, kat sini aku nak sharekan dengan korang 6 perkara yang aku belajar daripada buku ni lah. So, actually buku ni macam-macam lah dia sentuh mengenai fundamental, technical dan sebagainya lah. Tapi yang aku nak highlightkan kat sini is paling penting, which is in term of psychology dalam trading. Okay, dalam video ni aku nak share dengan korang 6 perkara yang aku belajar daripada buku ni guys. So, aku harap korang boleh pay attention, and mana yang korang rasa baik, korang ambil lah untuk jadikan korang pedoman untuk korang memudahkan langkah korang melabur di pasaran saham. Okay guys, poin yang pertama is kenal pasti risiko. Okay, benda ni sangat-sangat penting sebelum korang memulakan step dalam mana-mana investment. Sebab, kenapa? Sebab pelaburan ni melibatkan duit guys. Okay, so korang kena pasti berapakah risiko kerugian yang korang sanggup tanggung, and berapakah limit kerugian yang korang dapat absorb lah. Sebagai contoh, korang melabur dalam sekian money, sekian capital. So, dengan capital tersebut, macam mana korang nak handle dengan capital tersebut in term of kerugian. Okay, sebab kita tak contoh pasal untung, sebab dalam pelaburan ni rugi itu pasti. Sebab once korang dah decide untuk membeli, korang akan kena bayar brokerage fee, duty stamp dan sebagainya lah. So, first korang beli pun korang dah mengalami kerugian. So, nak tak nak korang kena terpaksa tunggu korang punya pelaburan tu, korang punya entry dalam satu saham tu untuk rebound, and korang akan dapat capital gain daripada kenaikan harga saham guys. So, korang nak tak nak kena pasti, okay, berapakah risiko yang aku sanggup tanggung. Sebagai contoh, macam aku sendiri, aku akan letakkan caps aku punya kerugian dalam every trade aku buat is maximum is 10% out of daripada aku punya capital. So, bila harga yang aku beli tu sentuh harga cut loss tu, aku akan clear position. Aku akan sell aku punya pegangan saham tu, and aku akan move on to the next trade. So, benda ni kita kena disiplinkan guys. So, itulah yang dimasukkan dengan kena pasti risiko dahulu. Bukan cerita pasal untung dahulu, kita kena tekankan berapakah risiko yang kita sanggup ambil. Okay guys, poin yang kedua yang aku nak share dekat sini is greed is your worst enemy. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab apa buku ni tekankan benda-benda macam ni? Sebab biasanya kita sebagai manusia normal lah, especially kita yang baru-baru join dalam pelaburan ni, kita mesti ada satu sikap which is tamak lah. Sebab kita selalu berangan-angan, okay, sebagai contoh, pelaburan kita tu dah rebound kan, dah mendapat profit in term of capital gain. So, mestilah kita nak inginkan keuntungan yang lebih besar kan. So, siapa yang tak nak keuntungan yang besar? Tapi, dalam buku ni kita tekankan, which is, nak tak nak korang kena decide
bila masa korang patut take profit dan sebagainya. And korang kena pasti macam mana teknik nak take profit. Sebagai contoh, macam aku sendiri, aku akan menggunakan teknik risk reward ratio lah, 1/2. So aku akan rugi 10%. So aku akan pastikan in case aku win untuk trade tu, aku nak pastikan aku mesti win 20%. So berbaloi dengan risiko yang aku ambil lah, 1/2. So dalam buku ni dia tekankan which is korang kena pilih satu teknik yang korang rasa sesuai dengan korang punya preference lah. Sebagai contoh, kalau korang sukakan in term of percentage korang nak take profit, so korang boleh decide 10% ke 20% dan sebagainya lah. And kalau korang gunakan technical charting pula, mungkin korang boleh queue dekat resistance tertinggi dan sebagainya lah, depend dengan skill korang lah. So nak tak nak korang kena decide lah mana-mana teknik take profit yang korang rasakan sesuai lah. So bila sampai that value dah take profit, so korang kena jual korang punya pegangan. So in term of emotion dah settle dekat situ lah, sebab korang dah decide bila masa nak jual. So tak ada terfikir lagi lah nak hold ke dan sebagainya lah. So bila dah patut take profit, just take the profit and realize your profit, take your money. Okay guys, point number 3 which is yang sangat penting bagi aku is korang kena teruskan belajar mencari ilmu guys dalam pelaburan saham ni. Sebab macam biasalah, mencari ilmu mana nak berhenti kan. So never ever stop learning. Even aku sendiri pun semua yang expert dekat seluruh dunia ni, even top billionaire, top investor macam Warren Buffett pun, dia akan selalu encouragekan kita untuk keep on learning, cari ilmu dan gali ilmu, and jangan pernah stop mencari ilmu. Sebab ilmu pelaburan ni terlampau banyak, terlampau luas. So lain orang akan mempunyai lain pendapat dan sebagainya. So dari situ kita akan dapat belajar macam-macam lah. And aku sekarang, macam aku sendiri kan, aku akan perkembangkan aku punya teknik mencari maklumat in term of cari dekat website, buka YouTube, buka TikTok, share dekat Twitter, baca buku, baca jurnal dan sebagainya lah. So nak tak nak kita kena keep on exploring and tambahkan ilmu yang kita ada. Sebab apa? Lebih banyak ilmu yang kita ada, dia akan menjadikan kita punya trading tu lebih teratur dan kita nak buat decision making pun senang. So sebab bila dah ada ilmu, so tak ada siapa pun yang boleh inquiry kita punya decision, sebab that's our money. So itu memang kita punya keputusan untuk buat keputusan beli dan jual. Okay guys, point number 4 is trading experience lah. So macam biasa guys, dalam dunia pelaburan, dalam dunia trading especially, apa yang kita buat and apa yang kita baca dekat atas buku, for sure result dia akan berlawanan lah. Sebab for sure yang kita baca atas buku tu is part of teori sahajalah. So kita lah sebagai orang yang akan menekan button buy and sell akan mengalami experience lah, which is good experience or bad experience dalam every trade yang kita buat. So nak tak nak kita kena pasti teknik yang kita rasakan sesuai dengan jiwa kita, and kita rasa selesa dengan that teknik, and bila teknik tersebut membuahkan hasil, korang just repeat that kind of teknik lah. So lain orang lain teknik lah. So yang penting dalam trading ni kita kena cari teknik yang sesuai. Sebab apa? Sebab kita nak sustain dalam investment ni dalam tempoh masa bertahun-tahun. So for sure untuk mendapatkan experience yang banyak, korang kena banyakkan trade and korang kena belajar daripada trade tersebut, which is tak kisahlah untung ataupun rugi lah. So kalau rugi, korang kena buat postmortem and cari apa korang punya mistake dan sebagainya lah, and improve for the next trade lah. So benda ni akan masa bertahun-tahun guys. So nak tak nak, kalau nak berjaya dalam bidang pelaburan, mesti kena banyak-banyak bersabar and kena cari experience. And experience tersebut hanya kita lah sebagai investor yang dapat belajar daripada kesilapan kita sendirilah. So dalam mengharungi that proses, kita akan mengalami lah untung dan rugi dan sebagainya lah. So make sure kita cari experience tersebut dan belajar daripada every trade tersebut. Okay guys, point number 5 is
emotional independent. Okey, apakah yang maksud dengan emotional independent dekat sini? Maksudnya dekat sini, okey, bila kita dah mulakan kita punya trading, so kita dah clear awal. Macam aku cerita tadi, bila kita patut take profit, apa kita patut buat bila kita punya trade tu tak menjadi, guys. So, kena tulis siap-siap lah. Bila masa nak ambil profit, bila masa kita patut cut. And kita pasti follow that apa yang kita tulis lah. Follow our trading plan. Benda ni sangat-sangat penting, guys. Sebab kita nak sustain lama dalam market, so nak kita terpaksa berdisiplin. Walaupun ada orang cakap trading plan ni kita boleh adjust dan sebagainya, tapi bagi aku taklah, sebab trading plan ni yang akan menjadikan kita punya trading lebih sistematik dan kita punya trading tu lebih precise lah. So, bila korang dah decide untuk cut certain percentage, korang kena cut. And bila dah win dalam korang punya trade tu, korang just lock korang punya profit. So, settle. And dari segi emotionally, benda ni boleh mengawal emosi kita lah. Sebab one fine day nanti korang kena percaya. Sebab every one of us mesti berkeinginan untuk trade in term of capital yang lebih besar lah. So, korang just imagine kalau korang tak ada disiplin yang baik in term of cut the losses and take the profit, mesti korang punya trading tak akan menjadi nanti. So, disiplin adalah sangat-sangat penting dalam trading. Okay guys, point terakhir sekali, point nombor 6 is money management. Macam biasa guys, in every investment kita disarankan use only money that you are willing to lose. So maksudnya dekat sini is korang kena gunakan extra money lah for sure. And korang tak kisah, in case that money burn 100%, korang masih boleh tidur dengan aman. So hati korang tenteram dan sebagainya lah. Itulah filosofi yang paling penting dalam pelaburan. Jangan gunakan duit loan, jangan gunakan duit bayar minyak, jangan gunakan duit bayar pampers dan sebagainya lah. Pakai extra money saja. In case korang tak ada duit extra, so korang tak nak, korang kena buat satu tabung special untuk investment saja. So, bila tabung tu dah ada, contoh every month korang save sikit duit kan daripada korang punya gaji. So, dah cukup, in case korang punya saving tu dah cukup. Sebagai contoh, korang saving every month RM100. So, 10 bulan korang dah dapat RM1,000. So, dengan RM1,000 tu korang boleh mulakan aktiviti pelaburan korang. So, bila dah pakai duit extra, so emosi dekat situ memang tak ada lah, sebab korang dah ready, korang punya mindset, the money you are willing to lose. And satu lagi guys, satu konsep yang paling penting dalam pelaburan is always start small. Mulakan sekecil-kecilnya. Sebab kenapa? Sebab korang masih baru dalam pelaburan. So, pengalaman masih cetek. So, anything can happen. So, why don't kita mulakan daripada capital yang kecil, sebagai contoh RM1,000. Coba kembangkan dulu RM1,000 menjadi RM2,000. Kat situ pun dah 100%. So, bila dah berkembang RM2,000 nanti, korang cuba kembangkan lagi lah jadi RM4,000 dan sebagainya lah. And korang jangan top up capital, okay? Sebab dia punya proses dalam trading ni, dalam investment ni, memang macam tu guys. Start small, grow big, okay? Let's say lah korang start small, and last kali jadi korang start big kan, and last kali dia jadi small sebab korang still new. Okay, sebagai contoh, korang start trading dengan RM10,000, RM50,000, RM100,000. Korang just imagine kalau korang mengalami kerugian. Sebab dalam pelaburan ni kerugian tu pasti. So macam mana kita nak monitor and kita nak reducekan kita punya kerugian tu. So nak tak nak kita mulakan dengan capital yang kecil lah. So biar kecil, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dia macam teknik sama jugalah. Teknik snowball. Kita dari snowball yang kecil, kita akan cuba grow menjadi snowball yang besar. So, jangan mulakan pelaburan dengan capital yang terlampau besar. Okay, let's say korang ada capital yang besar. Korang letak tepi dululah. Sebagai contoh, korang ada RM50,000. Korang kan start lah dulu dengan RM1,000 ke RM2,000. Coba cari teknik sesuai, dan bila dah 10 kali, contoh 5 kali ke 10 kali ke trade, and dengan the same teknik korang dapat win, so korang mungkin boleh tambah sedikit lah daripada korang punya capital tadi lah. Jangan gunakan all of them. Okay guys, sekian saja perkongsian aku untuk kali ini.
So aku harap korang boleh dapat something daripada aku punya perkongsian, and make sure korang pay attention and korang boleh tulis lah poin-poin yang aku share tadi lah. So aku harap poin-poin tadi yang aku share akan memberi kebaikan kepada kita semua lah dalam bidang pelaburan lah. So nak tak nak kita kena ada disiplin dalam pelaburan, and jangan lupa keep on mencari ilmu, and yang paling penting is kena disiplin dalam trading lah. So nak tak nak kalau kita nak sustain dalam this section, this department, kita kena teruskan fokus dalam kita punya trading guys. Okay guys, jangan lupa untuk support aku dengan klik button like, and jangan lupa tinggalkan komen korang dekat bahagian bawah, and jangan lupa subscribe to my channel for my next video sharing lah. Aku harap apa yang aku kongsi kali ini akan memberikan kebaikan untuk kita semua, and thank you so much for watching, and sehingga berjumpa in the next video. Happy investing guys. Thank you so much and assalamualaikum. Bye bye.